Kita membicarakan perbahasan dalam kitab Fiqh Al-Manhaj Asy-Syafi'i, dan kita masih lagi membicarakan Fiqh Al-Hajj ataupun fiqh berkaitan dengan haji dan umrah, yang mana kita masih lagi pada bab sedikit saja lagi dengan pelbagai hukum haji dan umrah ini. Ya, kita dah masuk daripada awal tentang pelbagai hukum haji dan umrah ini berdasarkan kepada mazhab Asy-Syafi'i, ya, berkaitan dengan kewajiban adanya kemampuan harta modal untuk menunaikan haji. Ya, syarat dia mesti mampu, ya, dari segi harta sebab berbelanja. Maka dalam harta ni banyaklah perkara yang berkaitan dengan hukum, ya. Sebab itu dalam keadaan wajib, tidaklah pula wajib nak menjual harta-harta aset keperluan. Rumah ada sebuah saja, tapi disebabkan nak pergi haji, dia jual rumah tu. Maka lepas tu balik haji nak tinggal di mana? Kok motosikal tak apalah, menangis masa tengok bola dapat motosikal baru. Tu joki lah, kan? Malaysia dapat jaringkan gol, kamera pun tala dekat kita, meraung sekejap. 3 motor baru. Lepas tu bila dicari-cari hamba Allah tu jual motor, nak beli tiket nak pergi Qatar, bila bondo tu terbongkar, 3 motor baru katakan. Buatlah selalu tuan-tuan, kau ada joki. Kita mana terdayun nak tengok tengah-tengah malam katakan. Baik. Jadi banyaklah, cuma saya nak sambung sedikit lagi tu tak habis lagi berkaitan dengan pergi Mekah ini. Salah satu perkara yang menjadi syarat wajibnya bagi perempuan lah, adanya pengiring. Pengiring tu pula sama ada suami sendiri, suami bukan mahram, tapi suami itu sudah menjadi satu hubungan yang halal kepada isteri, maka suami itu sebagai pengiring. Ataupun kalau tak ada suami, mahram dia, anak dia ke, bapa dia ke, adik-beradik dia ke, bapa saudara dia ke, yang mahram ini, sama ada secara nasab ataupun bukan nasab, ini boleh, berdasarkan kepada hadis Nabi, la tusafirul mar'atu yaumaini illa wa ma'aha zawjuha, atau kama qala, sehingga akhir hadis itu, seseorang perempuan tidak boleh bermusafir selama 2 hari kecuali bersama-sama suami ataupun mahramnya. Dalam riwayat yang lain, seorang perempuan tidak boleh bermusafir kecuali bersama-sama mahramnya. Dan ini menjadi dalil yang kukuh lah, pada Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan hukum hakam berkaitan haji ini. Kemudian saya terus sambung lagi. Pada hari itu berhenti pada perbahasan itulah, contohnya lagi, sekurang-kurangnya 2 orang perempuan yang boleh dipercayai untuk bersama menemankan dia mengerjakan haji, dan mestilah perempuan itu bersifat warak, teguh pegangan terhadap agama. Kalau jenis maknanya mudah, maknanya ataupun lalai, lupa pergi sana, sepatutnya menunaikan ibadah haji ataupun umrah, tapi bila poi itu duit berkopuk-kopuk bawa, sudahnya seronok shopping katakan, maka ada kelalaian di situ, maka tak menonjolkan kewarakan, sedangkan dia menemani orang perempuan yang lain yang tidak ditemani oleh mahramnya. Jadi maknanya boleh berlaku perkara-perkara yang cuai ini, boleh timbul pula perkara yang lain. Baik. Seterusnya, dalam kewajipan mengerjakan haji dan umrah ini ada hukum-hukum yang berkaitan dengan iddah. Bagaimana seseorang yang dalam iddah ni nak mengerjakan haji, dia syarat dia mestilah tidak dalam iddah sepanjang masa perjalanannya mengerjakan haji.
Tapi benda ini sebenarnya dia berlaku dalam keadaan tidak diduga. Panggilan haji sudah pun tiba, nama dah nombor 1 kan. Jadi saat nak pergi tu masih jauh lagi. Ataupun dia merayu. Sekarang kalau merayu ada 60,000 jalan. Ya. Maknanya dia merayu tu pada bukan tempoh masa dia lah sepatutnya. Tapi boleh diluluskan dengan syarat bayarlah 2 kali ganda. Tu yang 60,000 tu. Ya. Jadi maknanya ada keharusan dia layak dan dia terima, berlakulah maknanya kematian suami dalam tempoh nak pergi haji itu dalam iddah ataupun dia bercerai. Ya. Jadi pada mazhab Syafi'i ini berdasarkan dalil surah At-Talaq ayat 1 lagi, wattaqullaha rabbakum, serta bertakwalah kepada rabbakum, Tuhan kamu Allah. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yukhrijna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinatin. Janganlah kamu mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah kediamannya sehinggalah selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ini maknanya begitulah ketetapan dalam Al-Quran, dan perbahasannya memang detail lah berdasarkan hukum hakam, apatah lagi dalam keadaan suasana semasa sekarang. Ya. Bila berlaku kematian dalam keadaan masih bekerja, kerja pula tu tak boleh cuti lama-lama walaupun kematian, iddah memakan masa yang panjang. Tapi bila keadaan-keadaan yang darurat tadi, ada keadaan yang dibenarkan dia meninggalkan rumah seperti dia bekerja, dah terpaksa, tetapi dalam keadaan dia bekerja mesti ada unsur-unsur dia itu seperti orang kata berkabung lah, berkabung. Jadi dia tak boleh lah maknanya menunjukkan keadaan-keadaan kegembiraan dia itu seolah-olah tak ada siapa yang mati, katakan. Walaupun dia ramah, biarlah dia puaya, kata senang hati saya kan. Tak ada saya bahagia dia, ada pula macam tu. Ya, dia mengharapkan kematian, kata lotih saya menjaga dia, dia katakan. Ya, bagi ubat, tukang selimut, tukang mandi, kata dah terlantar kawan tu. Ya, beza dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi ni bila dah keadaan gering, Nabi dah mendapat tanda-tanda bahawa dia akan pergi, dia minta izin isteri-isteri yang lain bahawa dia tak lama terus di rumah Aisyah. Nabi dia biasa menggilirkan rumah isteri-isteri dia gilir, dia ikut betul jadual. Ya, dia tak ada direct, dia akan menggilirkan. Tapi bila dia dah sakit tu, dia kira nak berehat di rumah Aisyah, maka semua isteri baginda ni mengizinkan. Sehinggalah saat kewafatan baginda itu, dia berada dalam rangkulan di dada Aisyah. Ya, Nabi dah nazak itu dalam keadaan di rangkulan dada Aisyah. Sehingga kan Nabi sudah tidak boleh berkata-kata lagi. Tetapi bila Nabi hendak sesuatu dengan renungan mata yang tajam, ya, ketika itu sepupunya bernama Abdurrahman menggantungkan kayu sugi di dada dia. Ketika dia di rangkulan dada Aisyah itu, Nabi tak putus memandang kepada sugi. Maka Aisyah faham, ini dah lama hidup sebagai suami isteri ni, pandangan mata yang tajam pun Aisyah kenal. Dia kata, ya Rasulullah, adakah hendak bersugi, nak bersuci? Sebab Nabi ni sangat suka bersugi. Ya? 3 perkara yang
Nabi sangat suka ni sebagai habit. Ya. Walaupun bukan ibadah. Pertama, Nabi suka kepada wanita. Suka ni bukan suka dalam arti kata sekadar ikut nafsu saja. Nabi ni jiwa dia terhadap wanita ni ialah seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini melindungi, lelaki ini membimbing, lelaki ini menasihati, lelaki ini menunjuk ajar kepada perempuan. Jadi Nabi suka terhadap wanita ni untuk membimbing, tunjuk ajar, buat kebaikan. Sebab tu Nabi buat baik kepada isteri-isterinya, kepada anak-anak perempuannya, ya, dan kepada siapa saja Nabi tidak berkasar kepada orang perempuan. Sebab Nabi cintakan orang perempuan ni, sangat suka ni atas dasar perempuan ni perlu dibimbing. Tapi tak macam kita. Kita ni perempuan ni memang buat seronok je. Ya. Pantang nampak dahi licin lah, mengaku bujang tu. Sebab itu isteri-isteri ni bila tengok profile, picture suami tu, WhatsApp dia, profile dia, Telegram dia, Instagram dia, rupanya suami ni walaupun dah pencen, handal dia bondo ni. Teknologi dia semakin handal. Tapi profil dia semua gambar dia sendiri seorang katakan. Ya, padahal gambar pengantin ada, gambar anniversary dengan isteri banyak, satu pun tak jadi profile picture. Menjang seorang je. Pakai pula tu baju zaman bujang-bujang dulu, boleh muek pula tu katakan. Cek kenapa beria warna tunjuk seorang tu kan, jadi orang lain tengok, wah bujang lagi nampak ni gaya tu. Beza kita. Tetapi Nabi tak, ya? Kita nak ikut Nabi lah tu. Yang kedua, Nabi suka kepada bauan wangi. Nabi ni suka bau wangi. Sepanjang Aisyah dan isteri yang lain bersama dengan Nabi ni tak akan cium bau masam, tak ada. Nabi ni sentiasa berbau wangi. Jadi Nabi memang suka berbau wangi ni. Jadi terhadap isteri dia pun dia akan bau wangi. Kita tak ada, paloh tengah mencurah-curah, masa tu lah nak bergurau. Orang rumah kita gali galaman tengok peluh dia tu kan. Tapi disebabkan setia kepada kekanda yang satu ini, gali galaman pun gali galaman lah. Ya, tapi Nabi dia suka dalam keadaan ada wangi tu. Yang ketiga, membersihkan gigi. Nabi sangat suka. Sebab itulah semasa di rangkulan dada Aisyah itu dia pandang sugi. Lalu Aisyah perasan, ya Rasulullah, adakah kamu nak bersugi? Dia angguk aja, dia nak cakap, dia dah dalam keadaan yang terlalu gering. Ya? Maka disitulah bercampurnya air liur Aisyah dan air liur Nabi buat kali yang terakhir. Ya, dia bersihkan, dia minta dengan Abdul Rahman, dia kata pinjam sugi, dia bersihkan, dia potong kerat, ambilkan yang baru tu, lalu dibuat seperti berus dan dia sugi dulu. Aisyah sugi dulu, bersih, bagi dia rasa betul tak ni sugi ni elok tak dia buat, kasar ke apa ke. Dia rasa dah lembut, ya, dah dilembutkan, lalu dia membersihkan gigi Rasulullah. Maka bercampur aliur Aisyah dan Nabi buat kali yang terakhir. Dan Rasulullah itu wafat dalam keadaan akhirnya di rangkulan dada Aisyah. Jadi begitulah. Sayangnya, saya nak kaitkan tadi ialah, ya, apabila dalam keadaan suami nazak ataupun isteri nazak ini, janganlah dilakukan satu perkara yang menunjukkan tidak ada simpati, sedangkan itu menghampiri kematian. Banyakkan supaya dia boleh menyebut la ilaha illallah. Jadi itu, sebab itu apabila kematian ataupun perceraian berlaku, bila dalam edah ini tidak dibenarkan mengerjakan haji. Tidak dibenarkan mengerjakan haji berdasarkan ayat ini. Sebab tu ada kes-kes maknanya dia tangguh. Jadi itu pada mazhab Syafi'i ini. Kemudian
syarat ataupun hukum hakam yang lain, seorang perempuan tidak boleh menunaikan ibadah haji ini kecuali dengan izin suami bila dia dah kahwin lah. Dia tidak harus pergi jika ditegah suaminya. Ini perbahasan yang detail sebenarnya. Ada juga pandangan-pandangan ulama akhirnya kalau suami itu tak bagi, ada keadaan diizinkan, tapi pemberatannya ialah, keutamaannya ialah lebih mendapat izin suami, mendapat izin suami. Tapi kalau satu peringkat, kalau tak pergi itu memang sampai bila lah tak dapat. Seboleh mungkin gunalah pendekatan yang lebih harmoni, perbincangan, dapatkan nasihat, apa pun izin suami. Barangkali dulu, zaman-zaman dulu 60-an, 70-an, 80-an mungkin bahayanya tinggilah, keadaan di luar kan, di negara Arab sana. Tetapi sekarang ini kita nampak lebih mantap lagi pengurusan haji ini apabila kita pergi bukan seorang, bukan sendiri-sendiri. Bila kita pergi ini secara berjemaah, diuruskan secara package dan sebagainya, masih lagi ada ruang-ruang soal keselamatan ini diambil kira. Kalau nak pergi ramai-ramai, pergi bersama. Malaysia siap ada lagi. Kalau negara lain tu siap bendera dia. Kalau kita pergi sana, kalau Iran ni dah tentu kita nampak kumpulan orang Iran ni, Syiah lah. Jadi kita pun ambil pendekatan begitu. Malah kalau kita tersesat pun seorang diri, ada tanda kita tu Malaysia, ada bendera Malaysia, setidak-tidaknya pihak keselamatan di sana ataupun orang ramai di sana masih lagi boleh, Malaysia, dia kata Merizi, sana tempat dia, sana tempat dia. Tapi itu bukanlah satu jaminan yang pasti. Tetap juga perlunya ada keizinan suami ini, sebab biasanya suami, satu, faktor keselamatan isteri, payah dia nak lopeh. Satu lagi faktor dia tak lopeh, dia tu tak lopeh kena tinggal. Tak lopeh kena tinggal 40 hari lah katakan, katalah 45 hari rumah ni nak pergi, dia kena tinggal tu, dia tak lopeh segala-gala kan. Sebab dah test dah selama hidup ni tak lopeh. Dia kalau cari kain baju dia yang terlipat dalam laci tu manjang tak jumpa je. Jadi macam mana nak ditinggalkan tu? Pakan tak berlipik lah apa semua katakan. Tapi itu pun bukan alasan sebenarnya, bukan alasan. Jadi kenalah keadaan-keadaan sekarang ini, apabila suami isteri dah biasa bekerja, dua-dua bekerja, tak macam dulu katakan. Sekarang ni dua-dua bekerja, lain pembawakan dia dalam kehidupan, banyak buat sama-sama katakan. Tambah pula sekarang ni mesin dobi ada, takkan tak lopeh lagi. Takkan nak micit tu pun tak tahu apa bondo nak picit ni. Barangkali sebelum ni semua rumah buat, jadi dia nak picit mesin tang mana nak picit kan. Kok bercakap lah mesin tu lagi lah, kalau teknologi tinggi mesin bercakap katakan. Sebab kalau kereta sekarang ni pun kita bercakap, kalau kita nak cari stesen radio, anak kita ni dihandal, dia buka bluetooth lah apalah semua, sekali kita nak buka radio klasik kita dah tak reti nak picit apa, rupanya setting cakap aja radio katakan. Dia buka radio katakan. Adalah sebab kereta Yaris saya tu macam tu, memang saya tak reti bila anak buka entah apa-apa dipicit dah. Kita ada radio yang kita nak dengar katakan. Kita sebut je perkataan radio, terus di setting keluar radio. FM berapa, barulah. Jadi makna sekarang teknologi dah canggih. Semua suami ni lopeh. Bila keadaan isteri tak ada tu lopeh. Sekiranya maknanya kalau benarlah ditegah tu, kalau sampai ancaman nyawa, sampai ancaman kau pergi saya coraikan kau. Kalau kau pergi tertalak lah, dia pergi je tertalak. Takkanlah sampai macam tu nak buat ibadah ni. Dan takkanlah sampai peringkat kejahilan yang melampau pula, nak melakukan ibadah. Kau keluar je pergi je ni,
tertalak lah. Takkanlah sampai macam itu. Ya, dalam keadaan perkembangan ilmu yang semakin tersebar luas ni, takkanlah sampai jahil begitu, katakan. Kebiasaannya masih lagi ada ruang. Asalkan suami itu mengizinkan. Perlu wasiatlah. Pi umrah 10 hari pun wasiat. Apatah pi haji ni, tentulah berwasiat. Kita pun tak tahu apa yang berlaku. Sebab di antara kelebihan Mekah dan Madinah ni, kalau kita pergi, bila meninggal dunia di sana, afdal ke bumi di sana. Maka bila dah sampai di sana tu, kalau mati pun afdal. Keberkatan tanah Mekah dan tanah Madinah. Tetapi dari segi kematian di luar ni, seperti almarhum Datuk Dr. Harundin, apabila dia dapat rawatan di California untuk jantung dia memang berwasiat. Dia meninggal, kata sana ke bumi di sana. Ya, ketika itu Montawi Timbalan Perdana Montawi masa tu, menteri telah Datuk Seri Zahid Amidi masa tu, dia buat pengumuman, kata kita sediakan penerbangan untuk bawa balik jenazah. Anak-anak dia bergaul tak nak, rupanya wasiat. Sampaikan anak-anak murid dia, kenapa tak bawa balik, katakan. Rupanya dia dah berwasiat. Dia berhujah kepada, dia orang alim, memudahkan. Mana dia meninggal, situlah. Tapi nak berangkut jauh-jauh dah, katakan. Maka kuburnya di California, katakan. Tidaklah salah. Tidaklah salah. Baik. Sekiranya sampailah ke saat dia tidak dibenarkan ataupun tidak diizin oleh suaminya untuk mengerjakan haji, kerana tak dapat izin ni, kalau nak pergi sesama, katakan, maka jika dia meninggal lebih awal, maka dia tidak dianggap berdosa. Ataupun sampai satu tahap dia dah tak berdaya nak pergi sebabkan kesihatan ataupun kemampuan harta dah tak ada, katakan. Dulu masa tengah tagap tu betul boleh pergi, tapi sekarang dah tak terdaya, kata dah tak layak, akhirnya dia meninggal dunia, maka dia tidak jatuh berdosa. Tetapi sekiranya dia meninggal itu dalam keadaan masih lagi ada harta dia, maka hajinya itu boleh diqadakkan oleh waris dia, dan perbelanjaannya diambil daripada harta peninggalannya. Sebab itulah apabila meninggal seseorang, uruskan hutang piutang dia dulu. Uruskan hutang piutang dia dulu. Ini bila meninggal aja, kerabat dah bersidang. Ni saya punya, ni saya punya. Hutang, kalau yang meninggal itu ayah ataupun ibu, hutang langsung tak diberi. Hutang dia dah mati, tak ada hutang-hutang lah, perlu diajabkanlah, kata ni kita punya. Kita punya. Itu kalau peringkat anak-anak, kalau jahil takut jadi macam itulah. Bukan dia yang menanggung hutang tu nak keluarkan harta dia. Kalau ada peninggalan harta yang masih layak bayar hutang, lepas tu ada lebih lagi, abah tak boleh haji lah, cukup, boleh merayu lagi. Rupanya simpanan abah ni ada 75,000. Andai kata kalau nak qada pun dalam merayu pun 60,000 qada, tak juga mampu sendiri nak pergi, kata upah. Maka lepaslah si ayah ini tadi. Tetap juga maknanya kalau dibangkitkan di hari akhirat, sudah selesai rukun Islam dia, menunaikan ibadah haji, kerana qada itu tadi. Jadi hutang ini kita wajib selesaikan, apatah lagi hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pun keutamaan kita terhadap syariat, pada hari ini kita lihat kecenderungan terlalu ringan terhadap syariat, sedangkan kemudahan ada. Kalau dari segi kemudahan masjid surau
setiap penjuru mana-mana corok ada. Dia memang boleh nak mengerjakan solat itu kalau jenis hendakkan berbangunan baru nak solat, surau masjid baru dia nak singgah katakan. Selagi tak jumpa masjid surau tak nak dia semayang katakan. Tak ada dalam jarak 10 km pun akan bertali arus tempat solat ini masjid dengan surau. Jadi boleh saja nak mendirikan sembahyang andai kata dia jonih, maknanya nak berbangunan. Kok tak ada bangunan pun, selagi ini adalah bumi Allah yang dihamparkan oleh Allah ni, semua tempat suci kecualilah tempat yang bernajis saja. Tempat yang bernajis, selagi boleh dirikan solat, dirikanlah solat walaupun di mana, tak ada masalah. Tapi sekarang ini mudah mengabaikan, apa saja. Tapi kalau bab-bab perkara yang melalai kan, laju je kan? Nak berkonsert umpamanya, manjang laju je kan? Bila ditogur oleh orang alim, tak kira lah siapa, atau mufti togur ke, setakat ni mufti togur tak jalan lah. Ni ada satu lagi, siapa saya dah lupa nama, daripada United Kingdom, nak berkonsert juga lagi katakan. Orang dah berbunyi dah katakan. Ini tak tahu mufti mana pula bersuara katakan, ataupun orang alim mana bersuara katakan. Nak juga katakan. Jadi dalam hal ibadah ini semakin tidak mengambil perhatian dan tidak mengambil berat, tetapi perkara yang lalai ini semakin laju pula nampaknya, semakin mendapat tempat. Barangkali inilah akhir zaman, akhir zaman yang menunjukkan bahawa bila manusia semakin jauh kepada penghayatan terhadap syariat itu sendiri, syariat itu sendiri. Tetapi setiap 100 tahun itu akan muncul mujaddid yang akan memperjuangkan kebenaran agama ini. Jadi kita tak tahulah, benarkah 2024 ini genap 100 tahun selepas jatuhnya mujaddid zaman Uthmaniyah di Turki. Adakah itu benar? Wallahu alam. Tak dapat nak diberikan satu kepastian yang sahih, tetapi itulah dia kenyataannya. Setiap 100 tahun itu akan ada. Jadi keadaan ini akan berlakulah pertumbungan di antara mujaddid yang akan memperjuangkan kebenaran dengan kebatilan, dan pastinya akhir yang batil itu akan kalah dan tewas dengan kebenaran itu. Tetapi perjuangannya mahal, menuntut pengorbanan yang tinggi, menuntut pengorbanan dengan hartanya, dengan nyawa dan sebagainya. Tapi inilah keadaan yang dikatakan akhir zaman. Jadi selagi kita mampu melakukan ibadah ini, teruskanlah, dan utamakanlah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara hukum hakam yang dibahaskan sedikit dalam kitab Fiqh Al-Manhaj Asy-Syafi'i ini, maknanya pada pandangan ulama-ulama Asy-Syafi'i, daripada mazhab Syafi'i dan ulama-ulama Asy-Syafi'i. Sebab itu siapakah orang yang sah hajinya? Saya teruskanlah, itu pun hampir masuk Isyak. Kalau kita kembali kepada perbincangan sebelum ini, disebutkan tentang syarat wajib haji, syarat tentang sabit fardunya. Jadi sesiapa yang kekurangan satu daripada syarat-syarat ini, dia tidak dituntut untuk melakukan fardu tersebut. Akan tetapi syarat-syarat ini tidak ada kaitannya dengan sah haji ataupun tidak. Malah mungkin hajinya sah tanpa cukup syarat wajib ini, dan mungkin pula hajinya tidak sah walaupun terdapat syarat-syarat tersebut. Ini maknanya siapakah orang yang sah hajinya. Jadi rupanya ada keadaan, siapa dia orang yang sah ni nak buat haji ni? Nama dia Ahmad Albab saja ke yang sah? Kalau nama dia Jonathan tak sah ke?
Justru itu syarat sah yang pertama, siapa orang dia wajib Islam lah. Jadi kalau dia tidak Islam, maka tidak sah hajinya. Barangkali ini ada perkara-perkara yang berkaitan dengan golongan orientalis, ya? Orientalis dari barat. Siapa dia orientalis ni? Dia seorang yang hafal Quran, seorang yang tahu hadis-hadis Nabi, seorang yang menonjolkan dirinya sebagai seorang Muslim, ya. Tetapi hati dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang ini dikatakan pernah sampailah, ya, ke negara-negara Islam, termasuklah Mekah dan Madinah, dan mengerjakan haji. Tetapi akhir kematiannya dikesan bahawa dia tetap minal kafirin. Tujuan dia adalah untuk merosakkan Islam itu dari dalam, sebab dia mengaku sebagai Muslim. Ini orientalis. Dia sampai ke Mekah, cair dia mengerjakan haji sebab dia tahu rukun haji. Tetapi bila dalam hatinya sendiri itu dia tidak Islam, dia Islam pada mulut saja. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Kalau ikut lafaz itu dia sudah Islam. Tetapi sama macam orang-orang munafik, dia sayang Nabi, Abdullah bin Ubay peluk Nabi, semayang belakang Nabi, tapi itu munafik lah, ya. Masih lagi dia Muslim, tetapi ini dia kafir. Maka ucapan kalimah syahadahnya itu hanya sebagai zahirnya saja, tetapi dia masih lagi mengisytiharkan dia kafir. Maka bila dia mengerjakan haji, ya, maknanya perbuatan-perbuatan dia, syarat-syarat itu menjadi sah, tetapi sebenarnya tidak sah. Walaupun syarat-syaratnya itu zahir dia Muslim katakan, tetapi rupanya dia minal kafirin, akhirnya tidak sah juga. Sebab itu orang yang bukan Islam tidak sah hajinya. Bererti apabila dia memeluk Islam selepas itu dan terdapatnya syarat-syarat wajib haji padanya, ya, haji yang dahulu tidak memadai, malah dia wajib mengerjakan haji semula. Masa dia tidak Islam tu, dia pergi ikut orang mengerjakan haji. Serupalah kalau orang yang tidak Islam ini, kita bagilah dia nak merasa macam mana orang Islam semayang, dia pun masuk ke surau kita, dia pun semayang, katakan. Dia pun ikut ajalah, tapi tidak sah, ya. Saya pernah lah alami seperti saya sebut masa saya bertugas di SMK Mantin. Seorang murid Cahaya Nunalib saya ni, dia nak semayang sebelah saya, katakan, ya. Jadi anak murid saya yang Melayu ni dah marah dia, kau ni apa duduk sebelah ustaz? Dia suka pula ustaz dia, nak buat macam mana? Jadi berbalas situ, tak apa, biar dia semayang sebelah saya, kata, janganlah kelayi dalam surau ni, kata, dalam masjid. Sebab dia ni memang suka pergi masjid, tapi bukan, yalah, tapi oleh kerana saya dah ada di situ pula tu, sebenarnya nak semayang hajat aja, semayang hajat untuk, bukan semayang fardu pun, semayang hajat untuk mohon ni lah, untuk program SPM. Kata tak apalah, kau jangan marah, dia katakan, supaya hati dia ni berjinak dengan Islam, dia kata. Marahlah budak ni, katakan, dia boleh semayang sebelah ustaz, kata, aku ni tak dapat, katakan, semayang sebelah saya, semayang betul lah budak tu, ya. Sampai sekarang friend FB, tapi dia dah lebih 18, saya pun tak tahu bagaimana dia terhadap Islam ni, sebab tak pernah jumpa kan. FB ni terbuka kan, bila masuk benda sensitif kan, jadi isu sensitif pula. Jadi kita terus buat baik pada dia lah. Baik, jadi jelaslah ya syarat Islam ini, syarat Islam ini. Sikit lagi tuan-tuan, yang keduanya mumayyiz ni. Mumayyiz ini apa dia? Kanak-kanak, kalau nak dibuat perbandingan, yang belum sampai umur mumayyiz, dia tidak sah haji yang dilakukan. Kerana mumayyiz ini apabila apa? Keadaan kanak-kanak ini dia mencapai satu umur yang dia ni akal dia waras, boleh memikirkan mana baik dan buruk. 7 tahun kita kata mumayyiz, ya, mumayyiz, ya.
Ya. Kalau dia kita kata mumayyiz ni umur berapa tahun yang sesuai lah. Kalau umur 5 tahun pun dia tahu antara najis dengan benda yang tidak najis, takkan dia nak makan. Tapi kecuali lah kalau budak umur setahun 2 tahun, dia tak tahu nak beza tahi kambing dengan kacang. Dia tengok kacang, dia tahu kacang bulat macam ni je, jadi dia nampak tahi kambing dekat luar, dia ingat kacang, dia pun ambil ngap katakan. Itu dia tidak mumayyiz lah, ya. Jadi kalau dia belum sampai tahap mumayyiz ini, dia mengerjakan haji itu diajar betul ikut syarat dia, ikut rukun dia, ya, maka syarat sah itu tidak ada pada dia. Dia tak sah juga. Walaupun perbuatan haji dia sepatutnya sah dari segi perbuatan. Waktu dia pakai ihram pun bukan main handal lagi, dia bertawaf bukan main laju lagi katakan. Orang melontar, dia melontar. Tapi dia tak mumayyiz, tak boleh lah, tak sah katakan. Sebab tahap mumayyiz ini ialah bila mencapai satu umur yang ada kesedaran yang mana dia mampu bersuci dan menjaga dirinya sendiri. Biasanya kalau 7 tahun ni yang dah mula bersekolah ni nampaklah mumayyiz, sebab dah dididik, diajar. Bila pergi sekolah maknanya dilatih, ya, masuk ke tandas macam mana, uruskan diri macam mana, dia tahulah buang air kecil, air besar, dan dia tahulah basuh. Begitulah lumrahnya. Walaupun berlaku kes-kes budak umur 7 tahun ni dia terkeluar masa pakai seluar, tiba-tiba terberak dia dalam seluar, dalam kelas katakan. Ya. Itu masih lagi maknanya kanak-kanak yang mumayyiz, dia mungkin tak sampai lagi tahap, wallahu a'lam ke kalau sampai tahap macam itu, tapi biasanya sudah dilatih, dia boleh bezakan. Itu mumayyiz, ya, boleh beza baik dan buruk, terutamanya dari segi kekotoran, bersuci dari kekotorannya dia tahu. Sebab apa pun sahaja keadaan untuk beribadah ini, syarat dia mesti suci daripada najis, ya. Ini semua berterabur je katakan, tak kenalah, ya. Okey, itu yang kedua. Jadi jelaslah, dia tak ada perbahasan yang panjang itu, ya. Yang ketiga, berihram haji pada waktunya. Jadi nak berihram haji ni dia bukan boleh suka hati kita, ya. Keluar daripada rumah je, penerbangan yang pertama tu, keluar daripada rumah je, keluar je dah berihram katakan. Balun lah ini katakan, ya. Apabila di bab miqat ini sebenarnya kita akan jumpa bicarakan bab miqat ini apabila tajuk ihram lebih detail lah, ya. Cuma secara umumnya, ya, masuk isyak. Bilakah waktu tertentu itu? Apabila sampai kepada tahap miqat zamani bagi haji adalah pada Syawal. Kenapa miqat zamani ni? Ya, kita kalau orang Malaysia ni begitulah, ya. Sebab miqat ini dia secara besarnya ada dua bahagian. Miqat zamani, atau yang kedua miqat makani, ini sempadan, ya. Sempadan ataupun batasan, ya. Bila sempadan waktu jemaah haji ini memulakan dengan niat ihram, dari segi permulaan masanya dia bermula sejak Syawal, ya, dia bermula sejak Syawal, ya. Syawal lagi sudah masuk masa untuk miqat zamani ini, sampailah kepada Zulqa'dah ini, dan juga 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu masuk. Sebab itu orang yang last sekali pergi haji ni pendek je masa dia, barangkali 10 hari je. Ini golongan VIP lah, 6 hari dah cukup dah buat haji ni saja, dengan haji saja kata orang. Ini orang VIP lah, ya. Dia tak boleh bercuti panjang walaupun nak mengerjakan haji. Jadi dia pergi penerbangan terakhir, lepas tu dia balik penerbangan yang pertama awal sekali. Itu special lah, ya. Jadi pendapat yang paling sahih, sebab dia ada perbezaan lah, ya. Seseorang yang berihram haji di luar tempoh tersebut, hajinya tidak sah.
dan ibadah itu bertukar menjadi umrah. Jadi ini pada mazhab Syafi'i lah ya. Sebab itu kalau kita jumpa dalam keadaan pendapat-pendapat yang lain itu ya, kerana perbezaan pada mazhab lah ya, pada mazhab ya. Kalau diambil kira tentang perbezaan ini, saya rujuk kepada detail perbahasan ni, tapi nanti dalam tajuk miqat, tajuk ihram ni kita akan jumpa lah ya. Kita akan jumpa ya, sebab pada mazhab Syafi'i ni yang disebut tadi di sini ialah Syawal sambung Zulqa'dah sambung lagi 10 hari Zulhijjah. Itu tempoh berihram yang dikatakan waktu tertentu. Berbeza pula pada mazhab Hanbali ya. Ini sekadar maklumat sajalah, sebab kita fiqh al-manhaj al-Syafi'i. Kalau Hanbali pula, dia pun taklah juga beza dengan Syafi'i ini, Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari daripada Zulhijjah ini ya. Malah ini juga pandangan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan juga Ibnu Zubair. Ini sahabat-sahabat Nabi, sepupu Nabi ya. Malah pada mazhab Maliki pun maknanya Syawal, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah ini. Jadi mana jumhur kepada ulama ini memilih kepada tempoh masa ini ya, tempoh masa ini. Walaupun kita ini fiqh al-manhaj al-Syafi'i tadi, tetapi pada Maliki, pada Hanbali pun sama juga ya. Tidak dinyatakan. Bagaimana Hanafi itu tentu ada perbezaan lah. Tapi janganlah perbezaan mazhab ni kita sonang-sonang aja hantam imam mazhab ni ya. Sekarang ni kecenderungan kita ni, bila perbezaan mazhab ni kita bandingkan, kita nak ikut imam mazhab ke nak ikut Nabi ni, kita perlekehkan. Apakah mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali ni tak ikut Nabi? Sebab kita jumpa dalil-dalil kata Nabi buat macam ni, apa pula nak ikut Syafi'i ni, katakan. Sudah. Malah ada netizen ni mudah sangat mempertikaikan Imam Syafi'i bila dia ada qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim dia pandangan dia yang lama terhadap hukum hakam, tapi boleh berubah bila keadaan situasi yang baru. Maka terus kata bila berubah ni maknanya Syafi'i ni dia pun tidak yakin dengan pendapat dia. Ini bukan soal dia yakin tak yakin ya. Kita mudah nak kata begitu. Sedangkan Imam Syafi'i ini hafaz Quran ketika usia 7 tahun. Dia hafal 30 juzuk. Kalau bulan Ramadan dia khatam Al-Quran 60 kali. Kalau dia khatam Al-Quran bulan Ramadan, katalah 30 hari itu 60 kali, satu hari dia boleh khatam 2 kali 30 juzuk. Kita sebulan Ramadan pun tak khatam-khatam. Aduh ya gangguannya, tak yo khatam. Walaupun majlis khatam tu kita masuk. Jadi kenapa nak pertikaikan sampai begitu? Bukan senang seseorang nak sampai tahap dia 7 tahun dah hafaz Al-Quran, melainkan itu adalah bimbingan. Maknanya hidayah daripada Allah, inayah daripada Allah, keterangan jiwa dan hatinya itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia alim terhadap ilmu dia ya, dan dia berguru itu merata. Kejap ke Iraq dia, lepas tu dia pergi Mesir. Itu yang pandangan dia berbeza. Bila dia di Iraq, qaul qadim dia, orang perempuan tua ini tak apa, tak tutup aurat sebab tidak menimbulkan nafsu syahwat. Tengok orang tua je tak ada apa. Tetapi bila dia sampai di Mesir untuk berguru dengan orang-orang alim di Mesir, dia terjumpa satu keadaan orang lelaki muda ini berkucuk dengan perempuan tua. Dia kata satu tahap, kata orang muda pun dia selera dengan orang tua, boleh berkucuk, bukan cium pipi.
Akhirnya kaul jadid dia ialah orang perempuan tua pun menutup aurat. Dia bukan yakin tak yakin. Maka begitu netizen mudah sangat. Saya pun tak tahulah siapa netizen tu. Mudah sangat nak petikai kan. Jadi janganlah petikai sampai macam itu, melainkan kita biarlah merujuk, merujuk. Baik, jadi saya tangguhkan dulu tuan-tuan, masuk isyak panjang dah. Tapi kita akan sambung pada siri yang akan datang, masih lagi tentang orang yang sah hajinya baru 3 perkara: Islam, mumayyiz, dan juga kita berihram haji ini pada waktunya, pada waktu yang tertentu itu, bukan boleh mudah begitu saja nak pakai, katakan. Ataupun dah sampai depan Kaabah baru nak pakai. Sedangkan miqat makani, kalau pergi pada miqat makani ni, kita lah kapal terbang Malaysia ni akan turun di Jeddah. 1 jam sebelum masuk sempadan Jeddah itu kita sudah pakai ihram. Jadi tu yang naik kapal terbang dah pakai ihram tu, sebab bila 1 jam lagi perjalanan nak sampai ke Jeddah, dah boleh pakai. Kalau nak pakai dalam kapal terbang tu terpulanglah, katakan. Tapi maknanya begitu kalau miqat makani tu. Tapi kita akan bahas perkara itu pada tajuknya lah, dan masih ada satu perkara lagi nak menyempurnakan semua rukun itu. Maknanya kita akan boleh sampai kepada tajuk-tajuk tersebut. Jadi saya tangguhkan dulu. Segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kita pohonkan keampunan daripadanya, dan kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu